2024 memperlihatkan satu bajet yang walaupun tidak mencukupi semua sektor, semua masyarakat, tetapi tidaklah seburuk seperti yang didakwa oleh rakan-rakan di sebelah sana. Sekurang-kurangnya kita melihat bahawa yang amat berhormat Perdana Menteri dan juga kerajaan begitu berkomited dan berkomitmen tinggi untuk melihat negara ini kembali ke persada ekonomi yang baik dan juga melihat masyarakat, khususnya masyarakat rakyat di bawah B40 mendapat limpahan daripada ekonomi tersebut. Kita berbicara soal kos sara hidup. Kos sara hidup ini meningkat bukan hanya di Malaysia, tetapi di seluruh dunia. Disebabkan berbagai-bagai faktor. Faktor ekonomi, faktor peperangan dan sebagainya. Dan juga faktor utama mendorong kepada ekonomi merudum, yaitu COVID menyerang seluruh dunia, termasuk negara kita. Justru itu untuk pemulihan memang sukar, tetapi perlu ada mekanisme tertentu. Sebab itu saya melihat, saya baru menerima balasan daripada Kementerian Pertanian berhubung dengan keperluan import dan ekspor kita dalam agro makanan. Kita lihat untuk pertua. Tahun 2020 lebih kurang import makanan sahaja iaitu 55,43 juta. Tahun 2021 meningkat kepada 63,59 bilion. Tahun 2022 75,4 bilion. Justru itu saya meminta Menteri Pertanian untuk mengemukakan satu plan jangka panjang ke arah pertanian negara. Kerajaan perlu berani ke hadapan untuk meregulasikan industri pertanian. Kita beri keutamaan kepada dua bidang dahulu, yaitu padi dan jagung. Sebab dua komoditi ini adalah penting bagi rakyat Malaysia. Dan saya rakyat di luar sana amat bimbang tu pertua apabila Menteri menyatakan bahawa sekiranya ada krisis berlaku, stockpile beras kita cuma bertahan untuk 5 bulan. Bagaimana kalau negara-negara menjadi pembekal ini tidak membekal beras kepada Malaysia? Apa akan jadi kepada rakyat negara ini? Saya juga kecewa sebab kementerian dan kerajaan tidak membuat mandatory. Mana-mana tanah pertanian khususnya untuk padi tidak boleh dikonvert dengan pembangunan yang lain. Ini di Kedah contohnya. Jelapang padi dikonvert kepada industri macam-macam sehingga tutup. Singapura tidak ada tanah tu pertua, tapi dia boleh mengeluarkan padi beras sebab dia berkolaborasi dengan negara-negara yang dia buat pelaburan seperti Vietnam, Thailand, Cambodia. Tapi Malaysia tidak ada usaha ke arah ini. Saya minta kerajaan, Menteri Pertanian, gazetkan berapa puluh ratus hektar tanah pertanian reserve yang belum diguna pakai dan beri cadangan untuk apa tanah-tanah ini. Kalau tidak cukup, saya mencadangkan kepada kerajaan supaya mengikuti langkah negara-negara jiran untuk membuka jelapang padi di negara-negara yang mengeluarkan padi. Buat kolaborasi. Mungkin 70% beras itu dibawa balik, 30% ditinggalkan kepada negara berkenaan. Kita tidak boleh lagi berhadapan dengan suasana sebegini. Sebab harga makanan ini meningkat dari masa ke semasa. Tidak non-stop. Sayur naik, cili padi naik, terung naik. Pokoknya asal makan tetap naik. Sebab itu banyak pelabur-pelabur datang, melabur dia kata penglibatan dalam industri makanan tidak akan merugikan apa-apa, bahkan menguntungkan. Tetapi kita tidak fokus. Kenapa kita tidak membenarkan industri pertanian ini dijadikan sebagai enjin utama negara, dan dengan ini boleh menampung keperluan negara kita sendiri. Tidak perlu kita terlalu bergantung. Indonesia contohnya. Menteri Pertanian dia diberi tempoh 3 tahun oleh Presiden untuk membuat regulasi pertanian. Dan sekarang ini Indonesia sudah ada 7 jenis makanan yang self-efficiency, yang tidak lagi bergantung dengan negara luar. Kita semua dari A sampai Z harap negara import kepada kita. Kenapa terjadi begini? Apakah kita tidak mempunyai planning jangka panjang untuk memastikan bahawa kita juga boleh
merealisasikan impian supaya kawalan harga makanan ini tidak meningkat dari masa ke masa sebab kita menjadi pengekspor bukan lagi pengimport. Satu perkara lagi itu Pertua, bahawa kita harus sedar produk makanan halal ini jumlah keperluan dia adalah hampir-hampir 7 triliun USD tiap-tiap tahun. Tetapi negara kita cuma memperoleh keuntungan daripada 7 triliun itu 0,0,0,1% sahaja. Sedangkan negara ini dikenali sebagai produk hasilan halal. Negara yang untung maut keuntungan Thailand, Singapura, Korea, Hong Kong dan Jepun. Malaysia tidak ada nomor. Jadi sudah tiba masanya kerajaan memperkasakan HDC, Halal Cooperation Development, bekerjasama dengan JAKIM, dan kedua-dua agensi ini tidak lagi boleh beroperasi macam business as usual, beroperasi di zaman batu, di zaman gua batu. Staf JAKIM hanya berapa orang, HDC cuma berapa orang, office pun tersorok. Agensi seumpama ini harus di-empowerkan, harus diberi peruntukan yang banyak untuk melakukan promosi dan membuat berbagai-bagai industri pengeluaran halal di seluruh negara. Sebab penting, ini 27 hari bulan ada halal exhibition di UK, di host oleh HDC. Tetapi di negara kita HDC orang tak kenal pun. Sedangkan logo halal negara ini diidam-idamkan oleh seluruh dunia, termasuk Jepun, termasuk Korea, Hong Kong, negara-negara lain. Tetapi kita tidak boleh memanfaatkan isu seumpama ini. Saya minta kerajaan untuk melihat perkara ini sebagai satu perkara yang lebih yang dilihat sebagai satu prioriti untuk memastikan negara kita tidak ketinggalan dalam pengeluaran produk halal ini. Itu Pertua, saya juga menyentuh sedikit masa yang singkat ini. Yang amat berhormat Menteri Keuangan dan Perdana Menteri juga maklumkan bahawa peruntukan untuk pembangunan di Sabah, khususnya pembangunan jajaran lebuh raya Pen Borneo di Sabah. Saya memang amat sedih dan kecewa. Dari dulu saya berjuang untuk supaya Pen Borneo ini dapat direalisasikan, dan Sarawak hujung tahun ini 100% akan siap jajaran Pen Borneo. Tetapi di Sabah amat malang sekali. Fasa 1 sahaja masih bergelut dengan peruntukan keuangan. Saya harap-harap 2 tahun ini fasa 1 jajaran Pen Borneo di Sabah yang ada 19 package dapat diselesaikan. Dan kita belum lagi berbicara dengan fasa 2. Fasa 2 ini iaitu daripada Tamperulika Kundasang. Ini pun saya mau tanya kerajaan bila peruntukan itu dapat diadakan. Demikian juga dengan fasa 3 daripada Tawau ke Kalabakan ke Kimanis. Bila fasa 3 ini pula peruntukannya akan dibagi oleh kerajaan. Sebab ini penting. Sabah ini sebetulnya sebuah negeri yang berpotensi untuk dibangunkan dengan ekonomi yang baik. Tetapi sehingga pada hari ini Sabah negeri kedua termiskin dalam Malaysia. Ini masalah yang dihadapi oleh kita. Belum lagi saya cerita soal air bersih di Sabah. Tetapi air ini adalah kerja kerajaan negeri. Sebab kerajaan negeri Sabah tidak mau mengikuti SPAN di Semenanjung. Tidak ada ikatan dia. Jadi apabila tidak ada ikatan, kerajaan persekutuan sukar untuk menyalurkan keuangan kepada kerajaan negeri untuk pembangunan air. Sebab Sabah memilih untuk membangun air dia sendiri. Tetapi bukan air dibangun, duit yang berjuta-juta ditemui dalam kereta lah, dalam rumah lah, macam-macam. Ini masalah di Sabah, dan 3 faktor utama asas di Sabah ini memang menjadi masalah, yaitu jalan raya, air bersih dan api elektrik. Dan kerajaan juga telah bersetuju untuk menyerahkan api elektrik di Sabah kepada kerajaan negeri Sabah. Saya harap kerajaan negeri Sabah boleh merealisasikan api elektrik ini. Jangan pula api elektrik yang ada pada hari ini dibekalkan selepas ini Sabah menjadi gelap gelita. Ini yang kerisauan saya. Sebetulnya apa yang berlaku saya amat risau. Dan yang terakhir, isu terakhir, isu terdapat beberapa banyak
masalah development di kawasan parlimen saya. Yaitu pertama, ini kepada Kementerian Desa dan Luar Banda. Yaitu bakalan detik luar banda di Kampung Kulu-Kulu dan Balat. Ini penting untuk dilihat. Kedua, naik taraf bakalan air bersih Kampung Paris. Di Kampung Paris ini, pipe dia sudah bertahun-tahun dibuat, tapi air tidak ada. Ini yang menjadi malapetaka besar ini. Main pipe ada, air tak ada jalan. Saya pun tidak tahu. Tapi ini peruntukan daripada Luar Banda. Dan juga bakalan elektrik Kampung Litang. Ini pun bertahun-tahun sudah. Masih ada dia punya injin tetapi tak berfungsi. Bertahun-tahun jadi gajah putih. Projek menelan belanja 12 juta tidak berfungsi. Dan juga jalan raya Kampung Kuamut. Sudah lama kita menunggu, sudah lama kita meminta, tetapi akhirnya tidak juga tercapai. Dan Kementerian Belia dan Sukan pada musim KJ jadi menteri ataupun KS keluar sekejap. Ya, saya ingat bukan sekejap dia keluar, lama-lama dia keluar lagi baik. Dunia ini selamat. Saya ingin bertanya dengan Kementerian Belia dan Sukan, apakah peruntukan itu masih ada ataupun sudah dia tiadakan? Sebab ketika itu menteri itu memaklumkan bahwa peruntukan telah dimasukkan untuk komplek sukan di Parlimen Kinabatangan. Timbalan menteri dia ada sini, saya ingat boleh lihat sama ada peruntukan itu masih ada ataupun tidak ada. Kalau tidak ada, tolonglah sebab ini kita ini berjanji ini kena tunaikan, ini janji kerajaan bukan janji sembarangan. Tuan Pertua, saya berterima kasih keseluruhan kepada kerajaan sebab melihat bahawa ekonomi rakyat perlu kita pertingkatkan. Tetapi dengan hanya memberi subsidi, rasa saya perkara ini tidak akan dapat diselesaikan secara total. Subsidi ini sebetulnya di negara-negara luar hanya bersifat sementara untuk menunggu plan yang ada, rancangan yang ada untuk direalisasikan. Apabila rancangan itu sudah dapat ditemui, maka subsidi itu sudah ditiadakan. Tetapi kita ini subsidi kita beratus bilion tiap tahun non-stop. Jadi apabila subsidi ini berterusan, maka beginilah ekonomi kita tidak akan mengucuk. Saya menyokong